Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati pihak pentadbir sekolah, yang saya hormati guru-guru pembimbing yang berada di seluruh negara yang akan membimbing para pelajar praktikum IPG Kampus Pendidikan Teknik. Pelajar-pelajar kami merupakan pelajar program Ijazah Sarjana Muda Perguruan yang lebih dikenali sebagai PISMP ambilan Jun 2018 dan ambilan Jun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Didoakan tuan-tuan dan puan-puan berada di dalam keadaan sihat sejahtera dan didoakan kita semua bebas dari COVID-19. Syukur Alhamdulillah kita dapat bertemu secara maya melalui medium YouTube. Medium YouTube ini dipilih kerana seramai 450 orang guru akan mendengar taklimat ini. Izinkan saya membentangkan slide PowerPoint saya. Baiklah, pagi ini saya akan memberi taklimat pengurusan praktikum untuk guru pembimbing. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan IPG Kampus Pendidikan Teknik. IPG Kampus Pendidikan Teknik berada di Negeri Sembilan, di daerah Nilai, Bandar Institut, Kompleks Pendidikan Nilai. Kami berjiran dengan Kolej Tengku Khrushchev, Institut Amidun Baki, English Language Training Center atau dikenali sebagai ELTC dan juga Politeknik Nilai. Dipaparkan carta organisasi unit praktikum IPG Kampus Pendidikan Teknik diketuai oleh saya, Puan Zanaria binti Sipon. Saya dibantu dengan 3 orang staf iaitu Encik Ahmad Syakir bin Arsyad, Pegawai Pengurusan Praktikum, Dr. Muhammad Syukri bin Ma'ruf, Pensyarah Pengurusan Praktikum, Cik Nur Ain binti Abdul Rahman, Pembantu Operasi Praktikum. Unit praktikum dinaungi oleh Tuan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik iaitu Encik Romaino bin Rabu, Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, mengikut garis panduan amalan profesional PISMP menyatakan bahawa amalan profesional adalah komponen penting dalam kurikulum perguruan yang berlandaskan hasrat dan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan, falsafah pendidikan guru, visi dan misi Kementerian Pendidikan Malaysia serta Institut Pendidikan Guru Malaysia. Ini adalah lingkaran amalan profesional IPG. Kami ingin menjadikan guru pelatih kami pada akhirnya menjadi seorang guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Pelajar-pelajar tersebut akan melalui pelbagai proses sehingga menjadikan dia guru yang kompeten dan berjiwa pendidik. Para pelajar kami akan berpraktikum selama 12 minggu. Mereka adalah yang terdiri daripada 5 PISMP ambilan Jun 2019 iaitu berada di fasa 1 praktikum yang akan mengajar PNP dalam bidang teras dan bidang elektif teras. Untuk kumpulan kedua pula iaitu 7 PISMP ambilan Jun 2018 yang berada di fasa kedua yang akan mengajar juga bidang teras dan bidang elektif teras. Tempoh pelaksanaan praktikum ini bermula daripada
27 Jun sehingga 30 September untuk kumpulan A, sementara 28 Jun sehingga 1 Oktober 2021 untuk kumpulan B. Alhamdulillah, semua pelajar telah pun mendaftarkan diri di sekolah-sekolah tuan-tuan dan perempuan. Alhamdulillah. Pelajar-pelajar 5 PSMP ambilan Jun 2019 adalah seramai 108 orang yang terdiri daripada 3 subjek teras iaitu reka bentuk dan teknologi seramai 24 orang, matematik 58 orang, sains 26 orang. Untuk 5 PSMP ambilan Jun 2019, sebanyak 101 buah sekolah yang mereka berpraktikum dan seramai 200 orang guru yang menjadi guru pembimbing kepada 108 orang ini. Untuk 7 PISMP ambilan Jun 2018, jumlah siswa pendidik atau pelajar kami adalah seramai 128 orang. Mereka juga ada 3 subjek major iaitu reka bentuk dan teknologi seramai 63 orang, subjek teras matematik 46 orang dan subjek teras sains 19 orang. Bilangan sekolah untuk 7 PSMP ambilan Jun 2018 adalah sebanyak 125 buah sekolah, sementara guru pembimbing untuk 128 orang ini adalah 250 orang, hampir 250 orang yang terdiri daripada guru subjek teras dan subjek elektif teras. Ini adalah praktikum fasa 1 ambilan Jun 2019 dan praktikum fasa 2 ambilan Jun 2018 selama 12 minggu. Bilangan pelajarnya adalah seramai 236 orang yang ditempatkan di sekolah di seluruh Malaysia dan sekolah yang berhampiran dengan tempat kediaman para pelajar kami. Jadi kaedah praktikum adalah sebanyak 2 jenis iaitu secara PDPR dan juga konvensional. Untuk online PDPR, jika sekolah masih ditutup masa PKP, jadi pendekatan kaedah praktikum adalah secara online. Sementara jika sekolah sudah dibuka, guru pelatih perlu berada di sekolah yang berhampiran rumah dan pergi ke sekolah secara konvensional. Kaedah bimbingan untuk guru pembimbing dan penyelidikan pensyarah juga 2 jenis iaitu secara online jika sekolah masih ditutup dan konvensional jika sekolah sudah dibuka. Saya mewakili pihak IPG Kampus Pendidikan Teknik ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah kerana sudi menerima para pelajar kami untuk berpraktikum di sekolah cikgu-cikgu sekalian, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tugas dan tanggungjawab pihak pengurus sekolah adalah yang pertama menerima maklumat berkaitan praktikum daripada unit praktikum, maksudnya menerima surat daripada unit praktikum. Okey, kemudian pihak sekolah akan menubuhkan jawatankuasa praktikum di peringkat sekolah. Kemudian pihak sekolah akan mencalonkan guru pembimbing dalam kalangan guru terlatih yang berpengalaman dan membimbing pelajar sepanjang tempoh praktikum. Pihak sekolah juga akan memberikan jadual waktu dan takvim sekolah kepada pelajar pada hari pertama melapor diri. Syukur Alhamdulillah saya dapati semua pelajar saya telah menerima jadual sekolah. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada pihak sekolah kerana telah memberikan pelajar kami jadual waktu dan juga guru pembimbing. Pihak sekolah juga bertanggungjawab untuk mengawasi disiplin pelajar dan mengesahkan kehadiran mereka. Jadi pihak sekolah merupakan orang yang terdekat dengan pelajar-pelajar kami, ya. Bolehlah lihat disiplin pelajar kami dan sila sahkan kehadiran mereka untuk waktu persekolahan. Dan boleh pihak sekolah boleh menyemak dan mengesahkan rancangan pengajaran pelajar.
Pihak sekolah akan mengesahkan kehadiran pelajar dengan menandatangani borang kehadiran praktikum. Kami ada satu borang yang dipanggil LAMPT 0309 iaitu borang kehadiran di mana setiap minggu pelajar perlu mengisi menanda kehadiran dan perlu menghantar kepada unit praktikum. Dan borang tersebut perlu dicop hidup oleh pihak sekolah. Semasa pandemik ini saya rasa tidak perlulah setiap minggu tapi dia setiap bulan iaitu minggu pertama setiap bulan pelajar perlu menghantar borang kehadiran LAMPT 0309 itu kepada unit praktikum. Jadi saya minta jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengurus sekolah untuk menandatangani borang kehadiran praktikum. Saya dapati juga ada pelajar kata sekolah tak buka jadi sukar untuk dapat tanda tangan borang kehadiran praktikum. Tak apa, kita tunggu sekolah dibuka untuk tuan-tuan dan puan-puan untuk menandatangani borang kehadiran praktikum tersebut. Jadi kemudian tugas pengurus sekolah mengambil berat hal-hal berkaitan dengan kebajikan pelajar. Kami ingin jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk melihat pelajar kami lah. Kemudian pengurus sekolah juga memastikan guru pembimbing memberi bimbingan dan tunjuk ajar secara berterusan kepada pelajar berdasarkan jadual kerja penyeliaan yang disediakan. Pihak sekolah juga memastikan segala proses berkaitan dengan pelaksanaan penyeliaan praktikum dilaksanakan dengan sempurna dan berkesan, dan saya yakin dan percaya bahawa pihak pengurus sekolah amat bertanggungjawab untuk melihat ke semua perkara-perkara yang dinyatakan tadi. Jadi pihak kami juga ingin jasa baik pihak sekolah memastikan pelajar terlibat membantu guru penasihat dalam komponen co-curriculum, memastikan pelajar tidak diberi kelas ganti melebihi 5 waktu seminggu. Pihak pelajar kami perlu membuat rancangan pengajaran harian untuk setiap subjek yang mereka dalam jadual waktu. Jadi agak beratlah jika diberi kelas ganti yang agak banyak. Tapi saya rasa dalam waktu PDPR ni perkara ni jarang-jarang berlaku lah. Okey. Dan ini adalah tugas dan tanggungjawab guru pembimbing. Okey, tugas dan tanggungjawab guru pembimbing yang pertama ialah menghadiri taklimat berkaitan praktikum daripada unit praktikum seperti yang kita buat pagi ini. Kemudian guru pembimbing perlu menyemak dan membimbing pelajar dalam menulis refleksi pengajaran, penulisan jurnal refleksi mingguan dan pembinaan portfolio praktikum dengan menggunakan senarai semak yang ditetapkan. Ada lampiran 2-3, 2-3A dan 2-3B. Guru pembimbing bukan berseorangan, guru pembimbing akan bersama-sama dengan pensyarah penyelia untuk melihat pelajar-pelajar ini. Jadi guru pembimbing merupakan orang yang terdekat dengan pelajar-pelajar kami. Jadi saya memang kami memerlukan jasa baik guru pembimbing melihat dengan teliti para pelajar kami. Kemudian guru pembimbing perlu memberi peluang kepada pelajar membuat pemerhatian pengajaran guru pembimbing. Sekiranya ada masa, bolehlah beri peluang pelajar kami untuk melihat cikgu mengajar. Kemudian menyemak, memberi ulasan bertulis dan menandatangani buku persediaan mengajar pelajar. Memantau kemudian menyemak dan memantau pelajar kami lah. Memahami, menghayati dan melaksanakan peranan sebagai guru pembimbing, menyelia pengajaran pelajar berdasarkan prinsip pencerapan klinikal dengan menggunakan borang bimbingan. Guru pembimbing perlu menyimpan rekod dan dokumen bimbingan yang kemaskini. Jadi guru pembimbing hanya perlu isi borang PR1 iaitu penyeliaan PR1 sebanyak untuk subjek teras sebanyak 4 kali, untuk elektif teras 3 kali untuk mengisi borang PR1. Okey, jadi nanti saya akan kongsikan borang-borang tersebut
Kemudian guru pembimbing juga perlu memaklumkan pada pengurus sekolah mengenai perkembangan pelajar dari semasa ke semasa tempoh praktikum. Ya, guru pembimbing. Kadang-kadang pelajar kita ni agak nakal ya, jadi guru pembimbing perlu lihat mereka, tapi insyaAllah ya, saya harap tak adalah kes-kes yang memerlukan surat amaran dikeluarkan lah. Kemudian guru pembimbing perlu memantau kehadiran pelajar sepanjang tempoh praktikum. Okey, macam pihak IPG Kampus Teknik ada borang kehadiran, dan saya yakin dan percaya bahawa pihak sekolah juga ada borang kehadiran ke sekolah, iaitu mungkin pakai Google Form ya. Jadi boleh pantau kehadiran guru pelatih kami melalui Google Form tersebut lah ya. Kalau pihak sekolah tidak boleh masukkan pelajar kami dalam Google Form tersebut, tak apa, tapi pelajar perlu melaporkan dirilah kepada guru pembimbing setiap hari. Bagaimana cara itu antara guru pembimbing dan juga para pelajar lah ya. Okey, kemudian guru pembimbing perlu membuat laporan bertulis kalau ada kes-kes khas lah, terutama kes yang berpotensi gagal dan ada masalah disiplin lah ya, dengan segera kepada unit praktikum. Kemudian membuat rumusan prestasi praktikum pelajar bersama pensyarah penilaian dengan menggunakan borang penilaian praktikum. Itu yang seperti saya katakan, menggunakan borang PR1. Dan pihak guru pembimbing juga perlu memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelajar dalam aspek pengajaran dan pembelajaran di dalam dan di luar bilik darjah dalam perkara-perkara berikut. Ya, tolong bimbing pelajar-pelajar kami dari segi ya, supaya pastikan pelajar ada jadual waktu, pastikan pelajar juga ada dokumen standard kurikulum dan pentadsiran, ada sumber pengajaran dan pembelajaran, mereka buat rancangan semester dan persediaan mengajar harian, proses PDP, amalan pemulihan dan pengayatan dalam PDP. Pelajar perlu membuat pengajaran berpasangan ya, pengajaran kendiri, penilaian kendiri, teknik persoalan, pentadsiran, pengurusan bilik darjah, pengelolaan perancangan pelaksanaan dan penilaian kurikulum. Jadi dalam era pandemik ni, bagaimana pelajar itu untuk menguruskan bilik darjah, mungkin bagaimana mereka dapat mengawal kelas PDP R tersebut lah ya. Mungkin semua kan pelajar akan bercakap kecuali kita pakai mood senyap lah. Okey, ini adalah pengajaran berpasangan. Pelajar dikendaki membuat pengajaran berpasangan sekurang-kurangnya 2 kali. Jadi 2 orang pelajar bersama-sama merancang dan mengajar suatu pelajaran bagi kelas yang sama, itu secara tandem. Tetapi kalau secara berpasukan pula, 2 orang pelajar bersama-sama merancang rancangan pengajaran yang sama tapi mengajar bagi kelas berasingan, ataupun pengajaran secara berpasangan individu, pelajar berbincang bersama rakan atau guru pembimbing untuk menyediakan rancangan pengajaran tetapi mengajar secara berasingan. Jadi di sini tuan-tuan dan puan, ada sekolah, ada guru pelatih kami yang tak ada rakan di sekolah tersebut. Jadi untuk pengajaran berpasangan bolehlah menggunakan mereka berpasangan dengan guru di kelas yang lain ya, untuk pengajaran berpasangan ini. Okey, ini adalah garis panduan pelibatan pelajar dalam co-curriculum. Pelajar wajib menyertai co-curriculum 1, tetapi kalau pihak sekolah nak beri lebih dari 1 boleh ya. At least 1 daripada komponen sukan dan permainan, unit uniform ya. Okey. Jadi pelajar dibenarkan dan digalakkan untuk melibatkan diri dalam aktiviti co-curriculum di peringkat sekolah daerah negeri dalam bidang persatuan sukan, permainan atau uniform. Jadi tuan-tuan dan perempuan, sekiranya ada projek di sekolah, tuan-tuan dan perempuan bolehlah menyerahkan kepada para guru pelatih kami ya,
untuk projek tersebut, untuk mengurus projek tersebut. Tetapi janganlah beri yang berat-berat sangat, berikan mereka pun baru berlatih kan. Mungkin jadikan mereka sebagai AJK lah, AJK contoh jadikan MC, jadikan JK dokumentasi, ya, itu adalah aktiviti tambahan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah pemetaan bimbingan dan penyiaran praktikum fasa 1 dan 2. Okey, kita lihat pada guru pembimbing teras bersemuka face to face sebanyak 4 kali, dan borang yang akan digunakan adalah PR1, dan pada minggu ke-11 dan 12 adalah penilaian bersama dengan pensyarah penyelia tersebut akan menggunakan borang PR2, iaitu ada 30 markah untuk tersebut. Jadi pihak guru pembimbing dan pensyarah penyelia perlu berkolaboratif untuk meletakkan markah kepada pelajar tersebut lah. Untuk guru pembimbing elektif pula ada 3 kali penyeliaan. Di sini bersemuka, tapi dalam pandemik ni boleh secara maya 3 kali mengisi borang PR1, dan pada minggu ke-10 membuat penilaian bersama dengan pensyarah penyelia ya, pada minggu ke-10 tersebut untuk memberikan markah. Ini adalah jadual bimbingan dan penilaian pensyarah penyelia dan guru pembimbing seperti yang saya nyatakan tadi, cuma saya telah meletakkan tarikh-tarikh ya, selama 12 minggu lah. Nanti saya akan kongsikan jadual bimbingan ini kepada cikgu-cikgu ya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam grup Telegram yang kita telah bina lah. Okey, ini adalah wajaran penilaian, iaitu untuk fasa 1 dan fasa 2 sama. Dia punya untuk bidang teras sebanyak 60% markahnya, dan iaitu 55% untuk penyeliaan dan 5% untuk refleksi pengajaran dan pembelajarannya, refleksi pertengahan pengajaran dan pengajaran. Dan untuk elektif teras adalah 40%, iaitu 30% untuk penyeliaan dan untuk penyeliaan elektif teras, dan 10% untuk co-curriculum. Jadi apabila dicampur iaitu 100%. Untuk fasa kedua pun sama wajarannya. Okey, pelaksanaan praktikum semasa PKP 3.0 seperti tuan-tuan dan puan-puan tahu adalah mengikut sidang media khas Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan ya, pada 6 Jun, Datuk Dr. Zidin ya, bahawa persekolahan kita adalah secara PDPR sehingga 17 Julai, dan juga satu surat daripada IPJM mengatakan amali PDP adalah secara dalam talian, iaitu praktikal akan dilaksana secara bersemuka apabila sekolah dibuka semula. Okey, jadi di sini cara bagaimana untuk latihan praktikum. MQA, surat daripada MQA bertarikh 10 Disember menyatakan MQA tiada terdapat halangan mengenai pelaksanaan pengubahsuaian latihan praktikum yang ingin dilaksanakan oleh pihak IPG. Pihak IPG perlu memastikan pengubahsuaian kepada latihan, industri atau praktikum yang dicadangkan memenuhi hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi bagaimana untuk latihan, membuat latihan tersebut adalah yang penting hasil pembelajaran itu tercapai, dan rekod-rekod mestilah di sebarang PNP, sebarang perubahan hendaklah direkodkan bagi tujuan penilaian MQA di masa hadapan. Ini adalah proses pelaksanaan praktikum. Baik, proses bimbingan dan penyiaran praktikum boleh dijalankan dengan menilai rakaman PDP pelajar. Ya, boleh ikut secara dalam talian, ikut kesesuaian penempatan praktikum. Ya. Okey, ada juga pertanyaan mengenai sekolah yang menggunakan modul. Ya, mereka tak ada buat secara online. Tak apa,
kerana kita perlu sesuaikan dengan penempatan pelajar, boleh secara modul. Tetapi apabila waktu penyeliaan pelajar kami telah meminta pelajar kami untuk membuat Google Meet jugalah semasa penyeliaan saja daripada pensyarah penyelia, ya, dan mungkin akan dijemput guru pembimbing. Dan penyeliaan itu mestilah ada wakil-wakil pelajar lah, tak semua pelajar dalam kelas murid-murid di dalam kelas tersebut yang akan menghadiri kelas tersebut. Beberapa orang pun sudah mencukupi. Yang penting ada sesi pengajaran secara online apabila diselia nanti. Baik, pemberian jadual kepada pelajar mengikut tata cara yang diberikan. Okey, ianya semuanya adalah berdasarkan kesesuaian penempatan pelajar. Okey, proses bimbingan dan penilaian dilakukan secara talian. Okey, jadual adalah mengikut ketetapan sekolah, mengikut versi PDPR 2 KBM, dan pihak sekolah membuat penyusunan jadual dengan tata cara pelaksanaan praktikum lah. Okey, ini adalah PDP dalam talian dan luar taliannya. Ini yang segera, dan yang tak segera kita mungkin pakai Google Classroom, buat rakaman, ya. Okey. Jadi ada juga persoalan contohnya co-curriculum. Ada setengah negeri yang telah tidak membuat co-curriculum, tidak membenarkan co-curriculum dijalankan secara online ataupun tidak online. Jadi pelajar kami masih perlu membuat rancangan pengajaran harian, ya, setiap minggu, seminggu sekali untuk co-curriculum. Mungkin catatannya tidak dilaksanakan, dan satu kali penyediaan co-curriculum secara rakaman, buat simulasi pengajaran, iaitu antara pelajar kami dengan pensyarah sahaja. Itu maksudnya simulasi pengajaran lah. Okey. Ini adalah agihan waktu mengajar semasa PKP. Minimum waktu pengajaran seminggu adalah 8 waktu, iaitu bidang teras 6 waktu dan elektif teras 2 waktu, meliputi segerak dan tidak segerak. Saya ingin memohon kepada pihak sekolah untuk bekerjasama dengan unit dengan IPG Kampus Pendidikan Teknik untuk memberikan jumlah waktu yang cukup, kerana mereka sedang dilatih untuk mengajar. Kami inginkan mereka dapat menghasilkan guru yang kompeten lah, ya, dalam subjek major, subjek teras dan elektif teras, terutama bidang teras lah. Okey, kemudian pengajaran berpasangan perlu sekurang-kurangnya 2 kali. Itu yang saya kata, kalau tak ada pelajar di sekolah tersebut, tak ada kawan mereka di sekolah tersebut, boleh berpasangan dengan guru di kelas yang lainnya mengajar subjek yang samalah. Okey. Pengajaran co-curriculum secara simulasi dengan rakan dan dirakam serta diselia rakaman berkenaan jika sekolah tiada jadual koko lah, seperti yang saya tekan tadi. Tetapi jika keadaannya PKP berakhir, InsyaAllah kita doakan PKP berakhir, ianya sekolah akan dibuka, maka jadual untuk waktu mengajar pun akan berbeza sikit, iaitu kita akan minimum waktu mengajar adalah 10 hingga 12 waktu, bidang teras 6 hingga 8 waktu dan elektif teras 2 hingga 4 waktu. Jadi pelajar wajiblah mengajar bidang teras dan satu kursus elektif teras. Okey. Pelajar kami juga telah didedahkan dengan praktikum bertema. Saya cuma tunjukkan sahaja di sini. Okey, ada 5 tema dari segi sudut perancangan PDP, pelaksanaan PDP, amalan pedagogi masa kini, kemahiran insaniah, refleksi dengan wajaran-wajaran tertentu. Ya. Okey. Contoh untuk tema pedagogi masa kini 10%.
Ada banyak pedagogi masa kini dari segi kompetensi 4C, 6C, pembelajaran penderukaan, belajar kooperatif, pembelajaran kontekstual terarah, pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran terarahkan diri, pembelajaran inkuari penemuan, pembelajaran berasaskan penyelesaian masalah, pembelajaran berasaskan otak brain based learning. Pelajar kami tidak perlu membuat semua, dia pilih salah satu ya untuk pedagogi masa kini lah. Begitu juga kemahiran insaniah boleh pilih salah satu. Okey, ini juga refleksi dalam RPH nanti ya. Koko ini adalah senarai tema dan wajaran dalam co-curriculum. Okey, untuk praktikum, kami ada minggu refleksi pertengahan praktikum RPP pada minggu ke-7. InsyaAllah kami akan memberikan surat kepada sekolah untuk minggu refleksi pertengahan praktikum. Kami akan membuat refleksi pertengahan praktikum selama 2 hari lah pada minggu ke-7 tersebut ya. Dan pelajar diharapkan pihak sekolah dapat melepaskan pelajar pada 2 hari tersebut, iaitu 2 hari untuk refleksi pertengahan praktikum, kerana pelajar ini akan dinilai semula dinilai oleh pensyarah penyelia, iaitu pensyarah daripada IPG Kampus Pendidikan Teknik, teknik, dan kami akan memberikan markah sebanyak 5% kepada pelajar tersebut ya, iaitu kami ingin melihat perkembangan pelajar daripada mula sampailah minggu ke-7, perkembangan pelajar daripada minggu 1 hingga minggu ke-7. Jadi seperti yang saya katakan, unit praktikal akan membuat surat untuk ke sekolah ya, kemudian dan sebagainya lah. Okey, ini adalah tindakan jika para pelajar kami tak buat RPH ya, tuan-tuan dan perempuan, tak buat portfolio, tak buat jurnal refleksi. Jadi tuan-tuan dan perempuan, orang yang paling dekat, yang paling hampir dengan mereka ya, saya beri empowerment gitu ya, untuk memberikan amaran lisan. Kemudian tuan-tuan dan perempuan boleh buat surat amaran 1, 2 dan 3 ya. Apabila surat amaran 1, 2 dan 3, pelajar tersebut mungkin akan menangguhkan praktikum ataupun pelajar tersebut akan gagal praktikum lah. Jadi surat amaran ini akan dikeluarkan oleh pensyarah penyelia dan salinan akan diberi pada unit praktikum dan ketua jabatan untuk tindakan pemantauan. Tetapi tugas guru pembimbing adalah memberitahu kepada pensyarah penyelia mengenai pelajar-pelajar kami lah. Okey, kes yang melibatkan amaran kedua perlu dirujuk pada ketua unit praktikum dengan segera. Ini pula adalah kehadiran praktikum. Kehadiran praktikum mestilah 100%. Kehadiran pelajar dan praktikum 100%. Tindakan bagi kehadiran yang kurang daripada 100% adalah mesti dengan kebenaran ya, seperti jadual di bawah ya. Okey, jika 90% dan ke atas, kami akan bersyarat untuk menentukan sama ada pelajar perlu melengkapkan kehadiran praktikum atau tidak. 70 hingga 89.9% pelajar wajib melengkapkan kehadiran praktikum. Kurang daripada 70% pelajar tersebut perlu mengulang praktikum. Dan ini adalah perkara-perkara atau urusan yang membolehkan ketidakhadiran pelajar dengan kebenaran pengarah IPG sahaja, tetapi tidak melebihi 30% daripada jumlah hari praktikum. Okey, insyaAllah setelah ini saya akan kongsikan dengan guru-guru pembimbing nanti. Okey, penentuan keputusan lulus ya, pelajar dalam amalan profesional diputuskan mengikut grade yang ditetapkan dan penentuan lulus mestilah 50 dan ke atas dan pelajar tersebut tidak melanggar mana-mana peraturan. Sementara penentuan keputusan gagal pula, pelajar tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disenaraikan dalam kategori lulus, pelajar menunjukkan sikap yang negatif dan pelajar melanggar Akta 174. Mengenai pengurusan dokumen, pelajar-pelajar kami perlu menghantar RPH kepada pensyarah penyelia mereka dan
pihak pada guru pembimbing lah, ya, perlu hantar kepada dua lah, maksudnya hantar pada pensyarah dan juga CC kepada guru pembimbing untuk sama-sama melihat ya RPH mereka. Satu jurnal setiap minggu, jurnal refleksi dan pemantauan yang berterusan oleh pihak pengurusan pemantau yang ini adalah borang-borang yang digunakan iaitu PR1 sebanyak 4 kali dan 4 kali untuk bidang teras, 3 kali untuk elektif teras, borang kolaboratif, jadual bimbingan dan penyeliaan. Yang ini saya akan kongsikan ya dalam Telegram ya, dan juga borang tuntutan allowance bimbingan praktikum. Okey. Saya akan berkongsi juga Google Site ni. Google Site unit praktikum. Di sini kami ada boleh lihat PISMP, lihat pada guru pembimbing lah. Kami ada garis panduan, kalau nak cek garis panduan boleh, borang yang berkaitan ya pada guru pembimbing. Okey, ada borang PR1 untuk yang subjek teras dan elektif, PR1 untuk koko, lampiran borang, lampiran pemantauan, kolaborasi. Okey. Dan kita lihat pada borang tuntutan allowance bimbingan praktikum ya. Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah mengisi butir diri pembimbing, borang tuntutan nyatakan siapakah guru pelatih yang tuan-tuan dapat, kemudian bahagian tempoh bimbingan ni dikosongkan. Okey. Dan tanda tangan guru pembimbing lah. Kemudian tarikh untuk letaklah selepas tempoh praktikum tamat lah, letaklah 2 hari bulan 10 ya. Okey, dan kami perlukan tanda tangan guru besar tuan-tuan dan perempuan ya. Jadi yang KU praktikum tak apa beri pada saya. Okey, dan kami juga ingin maklumat akaun bank terkini lah ya. Borang ini saya perlukan hidup kerana ya job hidup, jadi perlu di postkan lah ya, tak boleh email sebab apa, saya nak tanda tangan hidup tuan-tuan dan perempuan dan juga pengetua, sebabnya kewangan dia amat menitik beratkan tentang kesahihan ya tanda tangan ini. Kemudian Okey, kita sudah hampir ke penghujung ya. Jadi saya ingin nyatakan soalan-soalan lazim yang selalu saya terima iaitu tentang bilangan guru pembimbing major atau minor ya, macam mana. Okey, saya lihat. Okey, saya ingin beri contoh lah. Contoh guru pembimbingnya bernama Cikgu Siti ya, menyelia pelajar Amin dan Siti. Jadi ada 2 orang, jadi boleh claim untuk 2 pelajar lah. Untuk Cikgu Ahmad juga boleh claim 2 pelajar walaupun ada 3 penyediaan ya. Macam contoh dia menyelia major dengan elektif dan juga elektif ya. Tapi kita lihat sekarang untuk membuat claim mesti ikut jumlah pelajar, bukan berapa banyak yang dia membimbing, tapi dia bilangan pelajar tersebut ya. Okey, Cikgu Sarah Amin Siti elektif boleh claim 2 pelajar. Cikgu Abu untuk Shanti jadi dia seorang saja walaupun 2 subjek. Cikgu Razak ada 3 orang membimbing 3 orang tapi boleh claim 2 orang saja kerana syarat untuk claim hanya sampai setakat 2 orang sajalah. Okey. Untuk co-curriculum pula, ini adalah soalan lazim iaitu pelajar wajib melaksanakan aktiviti co-curriculum minimum 1 jam seminggu. Ya, mereka perlu buat RPH. Ya, jadi pensyarah teras, elektif teras dilantik bertanggungjawab membuat bimbingan dan penyelidikan co-curriculum seperti jadual penyelidikan.
Pelajar perlu melaksanakan sekurang-kurangnya satu aktiviti co-curriculum. Satu saja ya. Aktiviti dalam mana-mana komponen kurikulum sama ada kelab dan persatuan sukan dan permainan atau unit uniform di peringkat sekolah. Wajib satu, tapi kalau lebih tak apa. Menyediakan satu RPH co-curriculum yang lengkap bagi mana-mana komponen pada setiap kali pelaksanaan. Sekolah yang menggunakan modul seperti yang saya katakan tadi, tidak mengapa menggunakan modul, cuma apabila waktu penyeliaan pensyarah nanti pelajar kami diminta, guru pelatih kami diminta untuk membuat pengajaran online iaitu buat Google Meet. Mereka perlu mengumpulkan beberapa orang anak murid lah untuk mereka membuat simulasi pengajaran tersebut lah. Okey. Jadi setakat itu dari saya ya, jadi saya berharap jika ada sebarang kemusykilan atau masalah, sila hubungi kami di unit praktikum ya. Saya Puan Zainal Rehabilitasi Pun ya. Boleh juga berhubungan dengan Dr. Muhammad Syukri bin Ma'ruf, Encik Ahmad Syakir dan Encik Nur Ain. Okey, sekian saja saya ingin mengucapkan terima kasih daripada kami unit praktikum. Boleh hubungi kami melalui email atau telefon ya. Boleh telefon terus kepada saya juga ya. Kalau email kami ialah upra-ipgkpt@epembelajaran.edu.my ya. Di talian 0679796001 ya. Dan boleh juga email kepada saya personally zanara@pendidikguru.edu.my 0132046183. Sekian saja dari saya. Sebelum itu saya akan saya minta tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi kehadiran taklimat ini dalam SPL KPM lah ya. Taklimat ini dikira kursus ya. Lama ya, sejam lebih kita bersiaran ni kan. Jadi kita dianggap kursus lah. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sebarang pertanyaan akan dijawab melalui chatting ya. Chatting kami, bahagian chatting di YouTube. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.